Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Kalau duda dia macam lagi matang, and then diorang very mature. Kalau ada apa problem mesti diorang tahu macam like nak solve it. Okay, just sebenarnya kahwin duda sebab diorang lebih financially stable. Tapi kalau boleh, tak nak yang terlalu tua lah. Maybe dalam 5 tahun beza dari umur I. Allah tu ciptakan air mata untuk hapuskan kesedihan. Jadi jangan ditahan, jangan disimpan. Jangan ketinggalan wanita hari ini. Kita ada duda yang terhangat di pasaran. Ya, Sugi. Ini sebenarnya hari ini kita untuk Sugi. Ya, tapi saya tak tahu kenapa awak excited semacam ya menyanyikan lagu itu. Pasal saya tahu awak tengah cek dulu. Oh, wow. Saya pula ya. Apa pun selamat tengah hari, selamat untuk wanita hari ini. Siaran 4 hari bulan Januari 2021. Ini siaran pertama 2021 saya, jadi semangat saya lebih sedikit lah. Sesuai lah dengan semangat saya tadi. Matching lah. Okey, baik. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini untuk satu lagi topik yang cukup menarik. Kami akan kongsikan bersama dengan anda. Tetapi seceria pembukaan kami wanita hari ini, ada juga yang kami ingin ingatkan, berkongsi pada anda di mana ada rakan-rakan kita ataupun golongan-golongan yang sedang dilanda ujian dan cabaran buat masa ini. Dan kami ingin bercerita mengenai situasi banjir, Sugi. Yang dah kita lihat ujung minggu lalu, pelbagai video yang tular, berita-berita yang kita baca mengenai apa yang dia alami, terutamanya di sekitar Pahang dan juga Johor. Kalau kita baca ikut perkembangan berita terkini, sudah pun ada nyawa yang terkorban. Ya, Fahrin, kalau kita lihat semalam seorang wanita telah pun ditemui mati, terkorban di Johor, dan juga seorang kanak-kanak berumur 5 tahun terkorban di Sungai. Dan berita yang terkini juga ada seorang lagi yang terkorban di Pahang, seorang bapa berumur 58 tahun. Amat menyedihkan sebenarnya situasi ini, tapi itulah apa yang kami ingin bawa perhatian anda semua adalah supaya kita sama-sama mengambil langkah untuk bersedia menempuh apa yang akan datang, sebab dikatakan hujan lebat akan melanda, lebih teruk daripada apa yang sedang berlaku sekarang ini. Dan jadi tempoh hari sebenarnya salah satu topik itu di wanita hari sebelum ataupun semasa orang kata tempoh monsun ini melanda, kami dah berkongsikan mengenai langkah berjaga-jaga mengenai banjir dan sebagainya, dan kita harap ini dapat memberikan orang kata pencerahan dan juga kepada anda juga bagaimana untuk sentiasa berjaga-jaga, kerana inilah yang kita mahu elakkan dan bersedia. Kalau kita lebih bersedia, ianya akan lebih terancang, lebih teratur keadaan ini. Saya kira perhatian yang lebihlah, Farin, selalunya perlu diberikan pada kanak-kanak. Sebab kalau kita lihat kan, kanak-kanak berumur 5 tahun itu semasa bermandi di sungai telah terkorban. Jadi mungkin ibu bapa dalam situasi, saya kira situasi yang panik lah kan. Semua orang ingin menyelamatkan barang-barang mereka, kenderaan dan sebagainya. Tapi beri perhatian lebih kepada anak-anak mereka juga. Dan apa yang paling penting, ikut arahan pihak berkuasa. Dan kini bersama dengan kita di talian adalah Datuk Seri Muhammad Syarkar bin Syamsuddin, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar, Perladangan dan Komoditi Negeri Pahang yang berada di Lancang Pahang sekarang ini, yang sedang kabarnya sangat sibuk menguruskan situasi banjir di sana. Assalamualaikum, Datuk. Selamat tengah hari, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami Sugi dan Fahrin di sini, Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan bersama kami, kabarnya di sana sedang begitu sibuk sekali menguruskan situasi banjir, Datuk. Boleh ceritakan? Terima kasih kerana dapat sama-sama mendengar daripada kami. Keadaan di sini
air makin naik dan banyak jalan-jalan tidak boleh dilalui, maka perhubungan terputus. Sebagai contohnya, katra untuk mengantar makanan ke pusat perpindahan sementara banjir, mereka tak boleh datang kerana terputus. Okey. Jadi kemudian banyak lagi air makin naik dan di Temerloh sendiri lebih kurang 157 keluarga telah pun dipindahkan dengan 61 yang mangsa. Tetapi angkanya akan terus meningkat. Tapi untuk negeri Pahang lebih daripada 6,000 semalam. Hari ini saya tidak dapat dari angka yang sebenarnya. Walau bagaimanapun sini kita sebagai wakil rakyat ni memang sibuk di kawasan masing-masing lah. Menjaga anak buah kita dan memang tak sempat. Jalan ke Kuala Lumpur yang boleh dilalui tadi daripada Temerloh hanyalah jalan melalui Bentong dan juga Mempaga. Yang lain semua dah telah terputus lah. Dan dengan tanah runtuhnya semua Datuk Tanah runtuh dan sebagainya terputus dan kita pun daripada Lancang nak pergi ke Temerloh pun kita hanya boleh ikut highway. Dan nak pergi ke Lancang ni pun kita terpaksa naik bot kerana di antara kampung yang sebelah highway dengan Bandar Lancang pun telah pun terputus. Jadi keadaan agak kita seolah-olah kita macam satu kejutan lah. Kedatangan air ini macam kejutan terlalu cepat. Dan saya di sini betul-betul di tengah Bandar Lancang ini. Dan kawasan ini kita bukanlah besar sangat, kawasan kita. Dan kita tengok kedai-kedai pun dinaiki air dan di sini pun kita telah membuka, di daerah Temerloh sini kita telah membuka lebih kurang 15 pusat perpindahan banjir lah. Dan angka akan meningkat dari masa ke semasa lah. Walau bagaimanapun kita ucap terima kasih terutama juga kena bagi tahu, kena nasihatkan orang ramai supaya kalau dia minta pindah, kena pindah. Jangan tunggu kerana kalau kita tidak pindah, nanti air naik, tempat lain pula akan naik dan mereka tak akan sempat lagi nak ambil kita. Dan kemudian kena jaga. Kena jaga anak-anak dan sebagainya kan. Janganlah main air dan sebagainya, kita tak tahu. Kemalangan dan sebagainya. Jadi dan satu lagi, kena jaga juga. Kita tak tahu kan, macam-macam ada bakteria lah, kuman dan sebagainya bila air naik di kawasan-kawasan yang tak pernah dinaiki air kan. Jadi semuanya kena mesti mengikuti dan kita kena patuh juga dengan SOP yang telah dicetakkan oleh KKM. Pertama sekali kita pakailah untuk mulut, kalau boleh hidung. Dan kemudian nak masuk ke pusat pembinaan banjir tu, siapa-siapa yang nak melawat, nak datang tu dia kena sanitize dan sebagainya. Okey, baik Datuk Seri. Kalau kita lihat kan mangsa banjir di Pahang sahaja sudah melebihi 6,000 hampir 8,300 kalau kita baca laporan pagi ni. 8,300 kalau apa yang saya baca sekarang ni. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan bagaimana keadaan ataupun situasi di tempat pemindahan dan bagaimana bantuan yang akan diberikan itu cuba disampaikan pada mereka. Saya nak bagi tahu NADMA menjalankan tugas dengan baik kerana mereka sekarang ni di pusat pembinaan banjir dia setiap keluarga dia akan bagi satu macam tube dan dia ada privacy lah. Dan dari segi penggalan hadapan ni sememangnya kalau di negeri Pahang sememangnya kita sebelum banjir kita dah sediakan kedai-kedai dan juga supplier-supplier yang nak membekal makanan ketika untuk masa-masa banjir terutama sekali di TTS. Dan yang ketiganya ada juga tempat-tempat di mana seperti yang dinyatakan caterer dia tak boleh nak supply. Sememangnya 3 hari pertama supply caterer kita terpaksa masak sendiri. Dan kita bergotong royong lah. Yang masa-masa banjir tersebut kita bergotong royong di pusat di TTS untuk kita masak, untuk kita menyediakan sajian kepada masa-masa banjir yang ada. Baik. Tapi setakat ini alhamdulillah lah. Dari segi cumanya kita bagi tahu lagi supaya mereka yang diminta pindah ni mesti kena pindah. Kita tak boleh tunggu. Kalau bomba bagi tahu ke, Jepang bagi tahu ke ataupun polis bagi tahu ke, askar bagi tahu kena pindah, mesti kita kena pindah. Betul. Kerana apa? Kerana selepas ini kalau air naik lagi kawasan lain pula yang terkesan dan mereka terpaksa menyelamatkan banyak tempat lagi. Ini antara pandangan dan nasihat saya lah pada masa-masa banjir. Baik Datuk, sebagai pesanan ringkas akhir dari Datuk kepada semua mereka yang terlibat pada situasi banjir di Pahang. Silakan. Pertamanya ialah ini musibah yang kita tidak pernah duga. Ini kita kena bersabar dan yang paling penting sekali kita mesti mengikut arahan kepada pihak-pihak terutama sekali pihak-pihak CKOB yang mereka ini telah bersedia. Pejabat daerahnya dan kita ada jentera kita ada struktur kita, struktur kita yang membantu. Kita semua kena ikut dan dalam masa yang sama kita kena jagalah
keselamatan dan juga kesihatan ahli keluarga kita kalau kita berada di dalam PPS itu. Dan sabarlah. Baik, Datuk, kerajaan akan sentiasa membantu. Kita ucapkan Okey, baik. semoga segalanya dipermudahkan dan Datuk sini jaga kesihatan, Datuk. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you. Okey, baik. Itu dia tadi Datuk Seri Muhammad Syarkar bin Syamsuddin selaku pengerusi Jawatan Kuasa Sugi. Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar, Perladangan dan Komuniti Negeri Pahang. Okey, yang paling penting Sugi, ikut arahan dan sila beri kerjasama. Datuk dah tadi tekankan beberapa kali ikut arahan, kalau disuruh pindah kita pindah saja untuk kebaikan semua orang di sekitar Pahang lah sebenarnya. Okey. Seterusnya Sugi, saya nak bagi satu hint kepada Sugi. Nak menari lagi? Tak. Ni saya tengok buat apa ni? Buat roti canai kan? Bukan. Ini kena saksikan. Ini adalah segmen terbaru di Wanita Hari ini. TikTok pilihan. Tapi TikTok hari ini bukanlah TikTok daripada Farin Ahmad. Bukan. Adalah TikTok daripada seorang wanita iaitu ibu kepada 4 orang anak berusia 25 tahun. Tetapi yang istimewanya beliau boleh membawa bas. Sebuah kenderaan yang sangat panjang. Kita saksikan. Walaupun esok ada mentari, apakah secerah hari ini? Semenjak aku kehilanganmu, sekitar mayaku berubah. Itu dia. Awak mampu tak bawa bas, awak rasa? Saya dengan jujur dan mengakunya nak bawa kereta panjang sebab kadang-kadang kita rasa mencabar apatah lagi bas. Saya tak berani kalau suruh bawa bas. Itu semangat seorang wanita, Farin, yang dah 3 tahun membawa bas sejak umur 22 tahun. Tapi itulah memberikan inspirasi kepada saya sebagai seorang wanita pun. Kadang-kadang kita nak lakukan sesuatu, kita fikir 2 kali boleh atau tidak. Tapi bila kita lihat video seperti ini, apa pun boleh dilakukan oleh kaum wanita. Mana tahu dalam tempoh pandemik COVID-19 kalau dah tak ada kerja, cuba ambil lesen bas. Mungkin saya akan cubalah. Mungkin ini menjadi inspirasi kan. Tapi itulah, kalau kita baca artikel mengenai wanita ini, Farin, ada orang dikatakanlah tak yakin juga apabila dia membawa bas sebab wanita membawa bas. Tapi itulah, itu stigma masyarakat. Dan apa yang dibuktikan oleh wanita ini adalah wanita boleh melakukan apa sahaja. Okey. Dan seperti mana kita katakan tadi, antara segmen terbaru ataupun perkongsian terbaru di Wanita Hari ini, kami juga nak galakkan kepada anda, sekiranya anda ada TikTok yang menarik, tempoh hari kita dah berpantun di Wanita Hari ini, sila kongsikan bersama dengan kami. Anda boleh lakukannya di Facebook kami, Wanita Hari ini TV3, ataupun follow Instagram kami. Anda boleh DM di Instagram kami, WHI TV3. Okey, baik. Lepas ni jangan ketinggalan. Okey, tak apa. Sugi, soalan ni saya kena tanya dengan Sugi. Topik kita pada hari ini, duda lebih hangat? Tanda soal. Okey. Katalah suatu hari nanti Sugi mungkin ditakdirkan jodohnya adalah seorang duda ataupun duda cuba mendekati Sugi. Mungkin apa-apa pendapat Sugi? Secara jujurnya, Farin Ahmad, saya kurang selesa dengan berkenalan dengan seorang duda. Bukan nak kata stereotip ke stigma ke apalah, tapi saya rasa saya kurang kurang selesa lah seperti yang saya katakan lah. Tapi kalau ada yang nak berkenalan tu boleh je, bukan nak kata shushu janganlah berkenalan dengan saya. Tapi itu pendapat Sugi. Itu pendapat saya lah. Kerana kami akan bersama dengan duda-duda sebentar saja lagi. Okey, tapi saya nak mengungkapkan kepada anda bahawa hari ini sebenarnya bukan kita nak berbincang dari sudut yang sangat santai saja, tapi kita juga ingin menyelami mungkin cabaran, dugaan menjadi seorang duda. Kerana selalu orang kata perkataan ataupun terma janda itu suatu yang sangat mencabar dan sebagainya. Tapi pastinya duda mempunyai cabaran dan kisah mereka yang tersendiri yang ingin dikongsikan. Okey, kat sini saya nak buat disclaimer sikitlah. Bila saya kata saya tak selesa, bukan saya nak jatuhkan orang yang berstatuskan janda ataupun duda. Kalau orang kat rumah mungkinlah mana tahu salah faham, dia ni ada stereotip lah terhadap duda kan. Apapun kalau anda ada pendapat anda sendiri, boleh terus ke Facebook Wanita Hari ini, kongsikan pendapat anda. Sekejap saja lagi kami akan bacakan komen-komen anda. Kita berehat seketika. Wanita Hari ini, Wanita Hari ini. Untunglah duda-duda pun ada orang ramai. Duda-duda tu yang sebut sensitif, betul tak? Tapi aku fikir aku duda-duda pun style juga. Macam duda telajak laris. Duda telajak laris. Tapi sebenarnya
Duda-duda pun aku seksa. Ya Allah, seksa apa lagi Zek? Hang ni tak habis-habis lah dengan seksa hang ni. Ha, betul deh. Tak, sekarang ni, seksa tak seksa yang pentingnya engkau dah jumpa orang yang kau dah boleh hidup dengan kau. Tak adalah. Aku sebenarnya nak beritahu kau yang aku akan cancel majlis aku. Hah? Suka hati kau je. Patutlah mai sekarang ni kau duda. Duda? Apa? Bangga sangatlah dengan status kau tu. Bangga? Tak adalah bangga sangat. Itulah. Inilah nama dia, duda telajak laris. Sesuailah gelaran kau tu. Brother, kalau aku ni duda telajak laris, tak adalah aku menduda sampai sekarang. Betul tak? Tak payah nak perasan sangatlah. Maksud aku duda telajak laris tu lain. Maksud aku duda telajak laris tu, kau tahu kata sekarang ni, kau dah tua, dah berjambang semua, dah kerepot semua. Kau nak memilih ke? Aku bagi kau lagi kan. Bro, aku ni bukannya orang kata memilih. Aku cuma orang kata nak cari the right one, kalau tak cari soulmate aku. Tapi tak jumpa sampai sekarang. The best one. Masalahnya kau tu the best ke? Duda lebih hangat. Macam tu ke? Geng-geng duda. Tapi tak tahu juga, mungkin ada duda yang rasa segan dengan status tersebut, ada yang rasa bangga dan pelbagai lagi situasi dan juga perasaan yang mereka alami. Ada juga situasi duda yang belum ada anak dan yang dah ada anak dan sebagainya. Cabaran mereka masing-masing berbeza. Tapi saya nak ucapkan terima kasih kepada penerbit kita, Fiza Sabjahan, kerana kali ini sebenarnya saya dapat merasakan bahawa wanita ini mengetengahkan, nak menyelami hati lelaki berkongsi dengan wanita-wanita hari ini. Tahun baru kita beri chance kepada kaum lelaki. Baik. Okey, apa pun. Kita bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio. Di hujung sana kita bersama dengan Adam Shah. Selamat datang. Terima kasih kerana menjemput. Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Kita juga bersama dengan Hafiz Hamidun, sahabat kita yang pasti banyak nak dikongsikan tu. Tadi dah diam. Saya tahu mungkin ada sesuatu nak dikongsikan. Sebentar saja lagi. Okey, walaupun topik berkaitan dengan lelaki, kita masih ada lagi seorang gadis cantik di sini. Rina Dayana. Sihat, Rina? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput topik hari ini. Dia sebenarnya berdebar-debar dengan Itulah. Tapi boleh, Rina pasti boleh jawab. Boleh. InsyaAllah Rina. boleh. Walaupun ni topik berkaitan dengan duda, soalan tadilah Farin tujukan kepada saya. Saya nak tujukan kepada Rina. Boleh. Okey, Rina, kalau satu hari nanti ada duda yang datang ingin berkenalan dengan Rina, berminat dengan Rina, apakah reaksi Rina, perasaan Rina? Kalau saya tadi saya berkata saya kurang selesa. Dan kenapa? Okey. Bagi pendapat Rina, kalau semuanya Allah dah tentukan. Jadi kalau tak kisah duda ke atau bujang ke, dua-dua masih lelaki. Dan bagi Rina, kalau bujang mungkin pengalaman dia berbeza. Dan kalau duda pengalaman dia berbeza pula. Mungkin bagi Rina, kalau dia pernah fail dalam marriage dia sebelum ni, mungkin kali kedua dia akan lebih menjaga saya lah macam tu. Kita tak tahu, mungkin berbeza-beza lah. Ada baca dua-dua skrip okey. mana tadi? Tak ada. Macam ada experience. Macam ada experience. Itulah, tapi tak kisah Rina, dua-dua okey saja. Okey, baik. Baik, Hafiz, kalau kita lihat sebenarnya macam saya kata daripada peringkat awal, apa sebenarnya saya nak kita ketengahkan hari ini? Orang selalu kata duda ni, kalau orang panggil jarang guna duda, dia single. Kadang ada kata duda ni glamour, duda ni lebih mudah cabarannya daripada seorang yang janda, lebih hot lah orang kata. Tapi mungkin di sebalik segala persepsi orang tu ada sesuatu yang orang tak tahu mengenai duda ni. Saya rasa dalam isu ni hanya yang mengalaminya ataupun mungkin ahli keluarga yang ada pengalaman macam itu saja yang akan faham. Jadi selalunya terutamanya dalam misalnya kalau saya post something kan, mesti orang akan cakap patutnya kahwinlah, janganlah nak choose, janganlah nak. Jadi saya rasa mungkin orang tak faham kot. Sebab mungkin mereka tak pernah mengalaminya secara yalah maksudnya peribadi ataupun keluarga mereka. Jadi kadang-kadang kita bukan nak salahkan orang sebab orang tak faham. Because tak ada orang yang kahwin untuk bercerai. Tak ada orang yang kahwin untuk berpisah. Tetapi keadaan itu terjadi kadang-kadang atas ialah mungkin ada masalah-masalah yang tak dapat dielakkan. Tapi saya rasa benda itu ialah satu lumrah dan kita kena terima dengan positif lah. Tak bolehlah kita pun marah. Sebabnya kalau kita tak lalui, mungkin kita pun tak faham dan tak mengerti apa yang orang sedang lalui. Okey. Baik, Adam, itu pandangan Hafiz secara peribadinya. Kadang-kadang ialah
mungkin macam Hafiz katakan, kita tak boleh buat ke orang di sekeliling kita faham situasi kita. Bagi Adam sendiri, sewaktu Adam melalui fasa ni, sebab dengar kata Adam akan mengakhiri fasa itu. Okey. Cabaran. Cabaran sebagai seorang duda tu. Okey, macam Hafiz cakap tadi kan, sebenarnya title tu sendiri bukan kita minta. Tapi di ataskan sebab-sebab tertentu, so kita dapatlah title tu. Okey, so macam saya sendiri masa mula-mula dalam fasa duda tu, biasa lelaki dia orang akan dipersalahkan. Kebiasaannya. Tapi bagi saya itu ada satu cabaran untuk bagaimana kita nak perbetulkan tanggapan orang pada duda-duda yang terlajak laris ni. Kan? Dan satu lagi dia pandangan masyarakat jugalah terhadap duda-duda ni. Okey, sebab single dad lebih lagi saya. Okay, saya ada anak. So kita kadang-kadang tak boleh nak buat silap. Jadi cabaran yang sangat besar. Bila saya macam sikit je, tak ingat anak ke? Tak ingat tu. So jadi macam kita kena sentiasa berhati-hati. Setiap apa pun yang kita buat, kita kena berhati-hati. Last akhirnya benda tu akan jadi satu macam guide untuk saya. Untuk saya perbetulkan diri, at least takkan tempias pada orang lain. Ahli keluarga lain macam tu. Okey. Saya terperasan juga tadi. Sambil-sambil Adam tadi, tangan dia macam ni. Saya nampak ada berkilat-kilat. Oh, ada cincin ke? Ada segar pula. Tu nanti kita nak tanyakan juga soalan tu. Okey. Tapi Rina, okey, selalunya bila kita cakap pasal okeylah kita berlaku adil lah, duda dan janda, persepsi negatif yang akan datang terlebih dahulu. Okey, berbalik kepada mungkin berkait dengan soalan awal tadi. Okey, bagi Rina sendirilah, selalunya orang akan katalah ada duda datang. Awak suka nak berikan, nak kenalkan kepada kawan-kawan, keluarga. Rina, dah tak ada orang lain ke? Duda juga yang kau pilih. Kenapa ni? Tak takut ke ada persepsi-persepsi macam tu? Betul, sebenarnya Rina takut juga sebab kita tak tahu what's going to happen in the future kan. Tapi benda tu tak mustahil lah, mestilah kawan-kawan, dan juga tak dinafikan ada setengah keluarga dia takut juga. Kenapa duda? Sebab you single, you patut dengan orang single. Ataupun selalunya duda ni dia lebih berumur. Sedih kan? Macam sedih kan? Dia ambil feel. Kenapa tak terima duda ni? Tapi itulah, Rina pun tak tahu nak cakap apa sebab tak pernah berpengalaman sangat. So okey, tapi untuk memudahkan lagi Rina untuk jawab tu, adakah rasanya personality ataupun individu itu lebih penting dari statusnya? Betul. Rina setuju. Sebab duda ataupun tak itu tidak menentukan personaliti seseorang. Mungkin tak dinafikan ada juga duda yang mungkin dia ada perangai silam dia yang tak berapa nak baiklah, sebab tu dia gagal dapat perkahwinan. Dan I rasa itu adalah salah satu sebab perempuan takut. Mungkin kita tak tahu, cerai ni mesti sebab kau mesti buat hal. Kau mesti buat hal kan? Itulah cabaran. So perasaan tu mesti ada sikit dalam hati perempuan ataupun family especially. Okey, tapi betul cakap Hafiz lah, saya rasa macam ada kesedihan sedikit di sini. Okey, tapi nak tanya Hafiz dan Adam lah. Okey, kalau biasanya saya pun ada kawan saya yang janda kan, kalau bagi seorang wanita yang janda, kalau dia nak lakukan sesuatu, dia akan fikir 10 kali, boleh saya katakan, nak fikir keluarga nak cakap apa, orang dekat sekeliling nak cakap apa, anak kalau ada anak itu kena fikirkan lagi, macam Adam katalah, tak fikir anak ke. Tapi kalau duda, adakah ia berbeza persepsi orang? Kalau seorang wanita buat, dia ni tak lupa dunia lah orang kata. Kalau lelaki, tak apa lelaki. Adakah perbezaan itu ketara atau tidak? Apa pandangan Hafiz? Saya rasa sebenarnya sama je. Kalau kita berkahwin pun, kalau kita buat sesuatu dalam keadaan masa kita berkahwin, lagi teruk. Okey. Kenapa tu? Yalah, maksudnya dalam fasa perkahwinan pun kalau kita buat yalah benda yang orang tak setuju pun orang akan hentam juga. Tapi saya rasa benda ni dia back to status kita balik. That's why namanya pun status kan, sekadar status kan. Jadi orang tahu itu ialah satu benda yang tak boleh kita generalisekan. Maksudnya orang bujang tak sama dengan orang duda. Sebab kata Rina tadi pasal pengalaman. Kita dah melalui fasa tu sebabnya. Tapi itu bukan bermaksud kita dah tahu semuanya. Mungkin ada benda yang kita tidak sempurna dekat situ. Jadi kita sendiri yang sedang pegang
status tu ke, kita kena belajar bagaimana untuk menjadikan supaya orang lain beranggapan bahawa sebenarnya you janda ke, you duda ke, sama je sebenarnya. Yang penting pucuk pangkal dia ialah kita, bagaimana kita carry diri kita. Okey, jadi Hafiz berkata yang pengurusan diri sebagai duda itu penting. Adakah itu betul? Betul ya? Okey. Tapi betul, bila kita cakap pasal tentang hal ini, orang akan merujuk lebih kepada mesti ada kesilapan, mesti ada kesalahan sebelum ni. Apa dia? Kenapa? Adakah dia dah berubah? Itu persoalan-persoalannya. Okey, kita ada satu pendapat di Facebook yang kami ingin kongsikan bersama anda. Terima kasih Juliana Sarju. Okey, dengar Mungkin Adam lepas ni dapat soalan ni. Okay, saya berkahwin dengan seorang duda. Mula-mula tu takut family tak terima sebab zaman tu duda janda ni orang akan pandang lain. Alhamdulillah family terima dan suami banyak mengambil pengalaman dan pengajaran atas kegagalan masa lalu untuk membina kebahagiaan keluarga kami sekarang. Alhamdulillah. Mungkin itu juga fasa yang akan dilalui oleh Adam, yang bakal dilalui. Okey, Adam, adakah mungkin pengalaman masa lalu akan menjadikan anda seorang yang lebih baik pada masa akan datang? Dan mungkin juga saya nak tahu juga pada peringkat awal perhubungan yang baru ini, mungkin ada sebarang cabaran ujian berkaitan dengan status anda tu. Okey, secara jujurnya, setiap kegagalan apa yang kita pernah lakukan, for sure kita tak nak lagi benda tu berlaku in future. So, dalam untuk mengadakan satu hubungan baru, untuk saya jalinkan satu hubungan baru memang sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. And then satu lagi saya ada trust issue. Saya ada trust issue. So nak kenal dengan orang akan jadi isu. Itu sebab ada jangka masa yang lama saya bersendirian. Sampailah jumpa dengan someone and then kami menjalin hubungan. Tapi itu pun dia punya cabaran tu macam tadi cakap lah. Sebab kita tak nak apa yang past akan menghantui kita untuk kita punya future. So berhati-hati and yang paling penting orang yang akan bersama dengan kita tu dia faham apa yang kita lalui, apa yang akan kita lalui. Itu yang paling penting. Okay, minta maaf kalau boleh Adam kongsikan kalau tidak keberatan pasangan ini mungkin statusnya adalah apa, bujang ataupun mungkin pernah berkahwin sebelum ni atau okey, dia pada saya kalau keberatan, kalau tak keberatan. Okey, saya berkenalan dengan status ibu tunggal juga. Okey. So itu sebab dia faham. Setiap kegagalan yang berlaku sebelum ini, kami mengambil itu sebagai inisiatif untuk kami perbetulkan dalam hubungan yang akan datang. Jadi ini lebih memudahkan sebab kadang-kadang kalau kita berkawan dengan yang single, bukan tak nak yang single. Kadang-kadang dia tak faham. Kita perlu ni, lebih lagi macam saya ada anak. And then banyak yang kita perlu korbankan. Kita kena bagi-bagi masa, kita perlu bagi-bagi kasih. Jadi bila dia dalam status yang sama, so kita tahu nak bagi-bagikan. Kita ada time untuk ni, kita ada time untuk ni, so dia faham. Itu yang paling penting. Okey, sekiranya dia sama wavelength lah, boleh boleh faham memahami. Okey, baik Farid. Kita nak tahu juga apa pendapat orang di luar sana mengenai topik kita pada hari ini. Jadi jom kita dengarkan pandangan mereka. Menarik ni. Boleh sebab kalau duda dia macam lagi matang and then diorang macam very mature. Kalau ada apa problem mesti diorang tahu macam nak solve it. Kalau I tak nak sebab bagi I duda ni diorang terlalu matang sebab diorang kan ada experience dalam perkahwinan. Jadi kalau I lebih baik I kahwin dengan orang yang single je. Okey je sebenarnya kahwin dengan duda sebab diorang lebih financially stable. Tapi kalau boleh tak nak yang terlalu tua lah. Maybe dalam 5 tahun beza dari umur I. Ataupun sebenarnya kalau dapat single pun okey juga. Kalau I lah tak nak sebab I pernah berpengalaman lah bersama dengan duda. Sebab masa I bersama dengan dia tu, dia ni very controlling lah. Dia macam kononnya I ni isteri dia. I rasa duda paling terhangat in Malaysia is Rashidi Isha. I think he's very charming. And kalau dia cakap dengan perempuan pun macam dia very lembut dan semua. So dia macam, I suka. Kalau I rasa I pilih Fizoma. Sebab Fizoma ni I nampak cara dia macam berkarisma. Lepas tu dia seorang yang handsome lah dan I minat dia. Duda terhangat kat Malaysia Hafiz Hamidan. Not bad juga. I rasa yang paling hot adalah yang berlakon Kampung People tu, Rashidi Ishak. I pilih dia sebab walaupun dia jadi duda tapi dia nampak macam bujang, very handsome. Duda yang boleh tahan hot bersama like Alam Shah. Because I've been following him since Cita Juvana. I really like him since back then. Cara dia
dia punya lakonan semua, dan cara dia layan anak dia semua. Maybe Shahnaz Ahmad kot. Sebab one thing, I suka cara dia berlakon lah. Sebab dia very macho and manly. Tak tahu lah, sebab I suka orang yang masculine. Tahniah Hafiz dan juga Adam. Anda dalam tersenarai. Di Box Pop tadi, Hafiz ada di sini. Boleh tuliskan komen anda di Facebook kami. Adam pun ada. Hafiz ada. Okay, tapi kita nak tanya soalan yang sama kepada Rina. Siapakah pada pandangan Rina duda paling hangat di Malaysia? Wow, alamak susah soalan ni. Sekarang terbuat statement pula. Terbuat statement pula. Umum lah. In general, tak ada apa-apa feeling. Rina rasa Shahnaz Ahmad dan juga Rashidi Ishak. Okey. Jangan kecewa juga dia pilih. Daddy I selalu cakap dengan dia. I selalu cakap, Daddy I rasa you hot lah. Tapi dia selalu macam, no lah apa pula. No. Sebab dia rasa dia daddy. Dia rasa dia seorang bapa. So tak sesuai dia letakkan hot tu untuk dia. Tapi sebenarnya duda ni mostly hot juga. Perempuan suka duda mostly. Inilah dia penyataan yang kita cari. Kenapa seorang wanita selalu merasakan dan melihat figura duda itu lebih hot? Betul. Kenapa agaknya? Kenapa? Matang? Matang. Rina rasa matang dan bukan saja bagi Rina, bukan saja perempuan. Kadang-kadang bila dia lepas berpisah, dia lebih menjaga diri dia. Lelaki juga bila dia dah berpisah, dia akan lebih menjaga diri dia. Mungkin sebab adakah sebab nak market, nak lebih ni. Sebab tu saya tengok Hafiz Hamidun lebih kacak sekarang. Kadang-kadang bila dah lepas berpisah, dia lagi hot. Buat badan, lagi wangi. Selalunya macam itulah. Tapi ada orang dia buat badan sebab dia sakit hati sebenarnya. Sebenarnya itulah dia kan. Dia dah kecewa sebab tu dia dah menjaga diri. Sebab tu perempuan suka cakap dia hot. Saya senyum je. Tak pasal Hafiz. Jelek. Okey, Hafiz mungkin ada pandangan tersendiri ya. Ataupun diri dia. Saya rasa sama ke? Okey, saya rasa dia akan ada satu fasa sebelum yang tadi cakap wangi, buat badan tu kan. Okey, dia ada fasa sebulan 2 bulan tu badan kurus, tak terurus, tapi lepas tu dia rebound balik. Because yalah orang dia kena lalu. Dia kena lalu benda-benda yang yalah maksudnya, tapi bila dia dah boleh move on, dia dah tengok pasangan dia dah ada life yang masing-masing yang dah temui kehidupan yang gembira, dan saya rasa life back to normal and it gets stronger and better lah. Jadi mungkin beberapa bulan ataupun setahun tu distraction dia lah. Trauma tu mungkin akan ada. Saya rasa lah. Kita manusia kan. Manusia kita biasa. Jadi bila orang sebut awal-awal tu dia sensitif, tapi lama-lama dia boleh jadi joke. Betul. So now that's why kita rasa okay, boleh kot sembang. Ini kan kalau baru-baru lepas divorce tiba-tiba nak kena panggil macam tu. Tak kena tumbuk. Sebab tu tengok Hafiz Hamidun sekarang lebih kacak. Okey. Baik, kita nak tanya Adam jugalah. Adam, bila cakap mengenai kematangan seorang lelaki, sebenarnya dia subjektif. Kadang-kadang orang tua pun tak matang juga. Tapi sebagai seorang duda yang sudah melalui fasa pelbagai fasa kan, dan juga seorang bapa sekarang, adakah Adam rasa Adam lebih matang disebabkan apa yang berlaku dalam hidup Adam ataupun macam mana tu? Okey, for sure setiap apa yang berlaku tu kita akan ambil itu sebagai teladan. So kalau dulu saya rasa saya kurang baik. Bukanlah kurang baik daripada kelakuan ataupun apa, tapi cara kita buat decision, kita buat keputusan. So sekarang ni kita lebih matang untuk kita tentukan okey, kalau kita rasa benda tu tak bagus untuk kita elakkan. Contoh mungkin ada platform media sosial, apps yang saya rasa macam saya tak perlu pun main benda tu. So saya tak main. Sebab benda tu pun punca tu. Punca. Macam punca. Lepas tu okey, kita tak perlu main benda tu. And then satu lagi, kalau dulu kita tak pernah buat. Mungkin kita tak pernah nak ambil hati pasangan kita tak pernah nak. Tapi sekarang kita mungkin lakukan benda tu. Sebab itu mungkin dulu aku tak buat ni. So sekarang kita buat benda tu. So pengalaman mematangkan kita. Okey, Hafiz. Hafiz, Adam dah ada pasangan. Hafiz bila lagi? Okey, tapi sebelum tu Hafiz, apakah ciri-ciri wanita idaman dan kemudian mungkin dan juga kriteria anda dan kemudian bila nak berikan rumah tangga? Berapa lama lagi nak tunggu? Banyak yang salah. Actually saya tak memilih. Tak memilih. Ada orang cakap you choosy sangat. Saya kata saya memanglah kena memilih sebab kita nak pilih pasangan hidup, bukan nak pilih kawan. Betul kan? Betul tak? Tapi maksudnya adalah kriteria-kriteria yang mungkin tak sama di mata orang kan. Ada orang kata kenapa Hafiz tak nak kita? Mungkin macam tu kan. Tapi mungkin sebab
mungkin sebab selera kita berbeza-beza kan. Ada orang, tapi pada saya sebenarnya sekarang ni dalam usia saya macam ni, saya tengok kematangan. Saya pun nak cari pasangan yang matang juga. Betul. Itu paling matang penting. akan menjadikan you cantik, matang akan menjadikan you lebih lemah lembut kan, kalau you ada kematangan itu kan. Okey, jadi Hafiz tidak lagi dalam fasa trauma tu ya? Tak ada. Tak ada ya? Dah boleh gelak ketawa, joke about it ya? Dah move on ya? Move on. Move on. Okey. Adam nak kongsi bila tarikh perkahwinan ataupun apa yang nanti special? InsyaAllah. Belum ada tarikh yang nak dipilih. Okey. Baik. So, Hafiz dah ada pasangan dah? Saya belum lagi. Belum lagi. Sedang mencari lagi dan bersifat terbuka lah. Okey. Rina sendiri apa pesanan lah kepada mungkin secara umum kepada wanita-wanita di luar sana, kalau seandai katalah mereka ada persepsi yang negatif terhadap seorang duda dan sebagainya, mungkin bagaimana kita nak mengajak mereka lebih berfikiran terbuka dan melihat sudut kelebihan seorang duda itu. Okey, bagi Rina tak salah untuk seorang perempuan juga memilih macam Hafiz cakap tadi, sebab kita mencari pasangan hidup. Jadi tak salah juga untuk ada rasa ragu-ragu sebabkan kegagalan perkahwinan dia sebelum ni. Tapi kalau ada duda yang mendekati ke apa, mungkin jangan judge dulu. Mungkin kenal dulu hati budi. Lepas tu baru buat keputusan. Janganlah kalau tiba-tiba hari ni kenal, besok nak kahwin dengan duda tu, lepas tu nanti in the future you salahkan duda tu pula. Jadi kenal dulu terlebih dahulu, tak kisahlah kalau single ke duda ke, macam tu juga. Baik. Macam Baik Farin, kalau boleh kita simpulkan apa yang kita bincangkan hari ini, sikap keterbukaan itu amatlah penting. Tapi kita nak tanya sebelum kita mengakhiri segmen ini, daripada dua jejaka yang tersenarai sebagai duda paling hangat di Malaysia. Ada tadi tu kan memilih mereka. Ya, sedikit pesanan kepada mereka yang mungkin macam Rina ni dia terbuka sedikit, bagi mereka yang tak begitu terbukalah. Pesanannya simple je. Jangan judge. Orang kata, walaupun orang kata don't judge the book by its cover kan, tapi dalam hal ni cover pun kita kena judge, dalam pun kita kena judge juga. Jadi kita kena nilaikan orang, dan kalau kita nak tengok orang, saya berkata kalau kita nak kebahagiaan bukan benda yang kita dapat, tapi benda yang kita beri. Kalau kita nak bahagia, so kita juga kena so dia give and take. Sangat indah tu. Okey Adam. So dalam kita nak mengenali pasangan, yang paling penting kita kena memahami, kita kena memahami, kita kena memahami. Okey. Once you faham, rasanya semuanya akan indah. Okey. Ringkas je, soalan paling hujung sekali. Kenapa selalu orang kata menjadi janda tu lebih mencabar, lebih teruji daripada berstatus duda? Mungkin ringkas saja. Mungkin Rina rasa perempuan emosional sikit kot. Jadi dengan status janda ni, sebab tu orang macam takut dan lebih ni, not even untuk orang lain, untuk diri sendiri pun, kalau kawan-kawan pun, I tak rasa nak make a joke about it, susah sebab perempuan emosional. Kalau duda okey, kalau kawan-kawan duda-duda macam gelak-gelak. Kalau janda dia emosional. Kena tumbuk juga. Dari tadi kenapa numbuk tu ya. Baik, dan Rina akan bersama kita sebentar saja lagi untuk drama terbaru beliau selepas kita berehat nanti. Tapi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Adam, Hafiz dan Rina yang akan bersama kita sebentar saja lagi. Kita harap Sugi sebenarnya topik kita pada hari ini telah memberikan orang kata pencerahan, mungkin membuka minda kita tentang persepsi negatif kita selama ini terhadap status duda maupun janda. Adakah minda saya terbuka sekarang ni? Okey, baik, kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. COVID ni susah sangat nak nyebutnya. Pasti teruk ke? Allah baru turun bala sikit korang semua ni apa ni semua nak buang dunia terus. Fatin! Aku berpuluh dah tengok muka kau. Sebab kau dengan abang kau, aku kena buang kerja tahu. Cik dah melebihi 10 km. Saya arahkan Cik untuk berpatah balik. Aku tak minta pun lah. Jadi frontliner ni. Aku tak minta dipuji pun. Bagaimana pula harapan kita di Malaysia? Kan mak dia cakap jangan pergi dekat rumah diorang tu. Diorang tu berpenyakit corona. Awak bagi tahu saya bila awak nak balik? Nak tunggu anak tu sakit? Nak tunggu anak tu mati? Allah tu ciptakan air mata untuk hapuskan kesedihan. Jadi jangan ditahan, jangan disimpan.
Hadiah dari Tuhan, sebuah drama terbaru yang menarik yang dapat ditonton di TV3 Rabu hingga Sabtu jam 9 malam. Okey, kita bersama kembali Rina Diana dan bersama rakannya Sofia Barakba. Selamat datang kedua-dua anda. Rina sekali lagi lah selamat datang. Selamat datang lagi. Okey, drama terbaru Hadiah dari Tuhan sudah pun mula bersiaran di TV3 dan 4 episod ya. Betul. Okey, baik, mungkin anda berdua salah satu boleh kongsikan dulu apakah sebenarnya drama Hadiah dari Tuhan ini berkisarkan tentang. Sofia lah, kita ada suara Okey, drama Hadiah dari Tuhan ni mengisahkan tentang keadaan sekarang lah, pandemik COVID-19 sekarang ni. So menceritakan tentang 4 buah keluarga dan semuanya lain-lain, ada kisahnya yang tersendiri. So cerita ni ada banyak nilai-nilai kekeluargaan, persahabatan. Baik. Dan mungkin kalau mereka tertanya, kalau kita tengok mungkin teaser dan sebagainya pakai pelitup muka dan sebagainya, memang drama ini baru saja di apa buat penggambarannya. Betul. Bila bermula, bila habis tu? Rasanya kita started kurang bulan lepas. Maknanya memang terkini lah. Betul, terkini. Habis terus keluar. Betul. Okey. Baik, tentang karakter Rina sendiri, bagaimana? Okey, Rina membawa watak sebagai Ika, which is anak kepada Jannah, iaitu yang dipegang oleh Amy Mastura. Watak Ika ni dia memang berbeza, kalau semua orang tahu, berbeza daripada Laila sebab dia very introvert dan dia lebih kepada ibu dia sebab dia dah ditinggalkan masa kecil dengan bapa dia. So Rina sebelum ni mungkin pernah bawa watak macam asyik bercinta dengan lelaki dan sebagainya. Tapi kali ni kasih sayang tu dia lebih kepada ibu. So Rina rasa benda ni benda baru juga untuk watak Rina. Okey, kaitannya dengan COVID-19 tu untuk watak tu? Okey, Jannah iaitu Amy Mastura, dia memegang watak sebagai nurse. Jadi Rina dekat rumah selalu sendiri sebabnya semenjak semenjak COVID. Mak saya frontliner. So Rina ni Ika ni dia selalu runsin, dia risau tentang mak dia yang setiap sehari dia dekat hospital, tak balik, tak tidur malam. So bila balik dia tak boleh nak pegang mak dia. Jadi kasih sayang tu dia lain sikit daripada watak-watak sebelum ni yang Rina pernah bawa. Okey, dan Sofia merupakan watak yang dibawa oleh Sofia adalah kawan Rina ya dalam drama ni. Mula-mula tak berkawan, tapi selepas tu baru jadi kawan. Okey, jadi mungkin Sofia boleh kongsikan nama dan karakter Sofia dalam Sofia bawa watak Bella. Bella dia merupakan budak yang macam agak manja sebab dia daripada keluarga T20. So dia agak spoiled, manja, tapi dia kurang kasih sayang sebab parents pun selalu busy dengan kerja dia. So dia ada perangai yang macam sport brat, at the same time perangai yang kurang kasih sayang daripada ibu bapa. So dia belajar banyak bila dia bertemu dengan watak Rina. Ini bermakna COVID-19 ini telah membawa banyak orang kata konflik yang membongkar kata hikmah-hikmah lah sebenarnya. Okey, kalau kita lihat apakah pengajaran ataupun apa yang cuba diketengahkan kepada penonton daripada Hadiah dari Tuhan ni? Okey, Rina rasa Hadiah dari Tuhan ni pengajaran dia sangat banyak dari segi friendship, dari segi kekeluargaan. Mungkin sebelum ni kita busy dengan kerja sampai lupa dengan family. Tapi selepas pandemik COVID-19 ni barulah kita tahu yang macam betapa pentingnya family dan yang paling penting sekali like friendship. Siapa yang ada dengan you bila time you susah dan senang, macam watak kita. Okey, baik. Bagi Sofia sendiri, mungkin bagi mereka yang belum lagi menonton 4 episod Hadiah dari Tuhan, ada 9 lagi episod ya. Mungkin boleh kongsikan kenapa penonton perlu menonton Hadiah dari Tuhan. Okey, penonton perlu menonton drama ni sebab drama ni dia boleh senang untuk penonton relate dengan keadaan sekarang ni. And banyak yang kita boleh belajar and it's fun. It's a simple movie yang bertema kekeluargaan dan persahabatan. Dengan keadaan sekarang ni lah. Keadaan pandemik yang berbagai ujian dan juga cabaran yang masih terus berlangsung dalam norma baharu ni sebenarnya. Okey, Rina sendiri, harapan anda untuk drama Hadiah dari Tuhan ni untuk semua penonton-penonton? Okey, harapan Rina adalah semoga semua orang tengok, bila orang tengok drama ni, orang akan ambil input-input, benda-benda baik, benda-benda positif daripada drama ni.
dan ambil pengajaran. Jangan macam tengok saja sebab drama ni dia lain daripada lain. Rasanya dia tak pernah lagi ada drama lagi-lagi yang berkaitan dengan COVID. This is the first ever Ini drama. antara yang pertama dan terawal. Dan bagi Sofia sendiri, harapan buat drama Hadiah dari Tuhan. Okay, harapan is I hope semua enjoy tengok cerita ni. And enjoy and itulah belajar daripada nilai-nilai yang ada kat dalam cerita ni. Rasa-rasa ada tak dalam mana-mana episod kita akan menangis ataupun macam mana tu? Rina rasa ada. Bagi Sofia, mungkin watak dia masa konflik dia dengan ibu dia, dengan family dia. Mungkin Rina masa mungkin dia dengan cool tu. Dan juga mungkin ini salah satu penghargaan untuk frontliners, juga mencetus inspirasi dan semangat kita sebenarnya. Dan saya kira hadiah tu adalah orang kata COVID-19 itu mungkin. Boleh ada banyak perspektif yang penonton boleh could be kaitkan boleh. Mungkin watak-watak kita ni adalah hadiah kepada keluarga kita, mak bapak kita. Okey, kesemuanya lah hadiah untuk kita. Terima kasih kepada Rina dan juga Sofia, dan anda di rumah jangan lupa saksikan drama Hadiah dari Tuhan setiap hari Rabu hingga Sabtu jam 9 malam ya. Hanya di TV3. Okey, sekali lagi terima kasih kepada mereka dan kepada anda semua. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini, kita berehat seketika. Wanita hari ini. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami sepanjang 1 jam ini untuk Wanita hari ini. Baiklah, di penghujung siaran kita kali ini, kita nak berkongsi sekali lagi lah kepada anda bahawa memang kita faham bahawa pandemik COVID-19 terus meningkat dan sebagainya. Jadi apakah yang paling penting adalah untuk menjaga diri anda, terus mengikut kepada SOP, patuh pada SOP dan juga dapatkan info-info terkini. Apatah lagi sugi kerana kita sekarang dilanda banyak lagi bencana-bencana yang lain seperti banjir. Jadi di mana juga anda berada, sentiasa jaga keselamatan anda dan juga orang di sekeliling anda. Bagi mereka di negeri-negeri seperti Pahang, Johor, jagalah keselamatan anda. Dan bagi dekat Kuala Lumpur dan Selangor pun musim hujan sekarang ni, jadi pandu kereta berhati-hati. Kami di Wanita hari ini mendoakan segalanya akan dipermudahkan dan orang kata kita terus sihat sejahtera melangsungkan hidup seharian kita. Baik. Dan esok kita akan kembali dengan menu variasi kepala. Kelapa saja dia ya. Kelapa. Okay, banyak yang boleh kita masak menggunakan kelapa sebenarnya. Kesantan, dia punya apa kata tu, kelapa parut dan sebagainya. Cukup menarik untuk mendapatkan idea-idea dan inspirasi terbaru untuk masakan anda. Kita berjumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Usahawan